Shalom, sahabat ke-13 berita mission kita bertajuk Keluar dari Hal yang Gaib. Kisah Oleg dan Sveltana dari Latvia. Bagi Oleg, berkawin bermakna lebih daripada sekadar mendapat teman dan kawan. Ini bermakna hidup dengan seseorang yang mempunyai kuasa yang hebat. Dia mengetahui tentang kuasa istrinya apabila istrinya menawarkan kelegaan daripada sakit kepala yang berterusan. Adakah kamu mahu saya meletakkan tangan saya di atas kepala kamu? Sveltana bertanya. Tanpa menunggu jawaban, dia meletakkan tangan di atas kepala Oleg. Serta-merta sakit kepala itu hilang. Oh, sentuhan itu membantu. Oleg menjerit dengan keheranan. Selepas itu, setiap kali Oleg sakit kepala, dia tahu kemana hendak pergi. Dia tidak tahu bagaimana Sveltana melakukannya, tetapi dia tidak bimbang. Terdapat banyak perkara yang dia tidak paham di Latvia Soviet, tetapi satu perkara yang dia tahu pasti ialah tiada Tuhan. Oleg telah dibesarkan dalam keluarga etis dan dia seperti kebanyakan orang di Latvia etis tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia percaya kepada kuasa gaib. Sveltana suka membaca majalah tentang alam gaib. Dia mempunyai hubungan dengan kuasa yang tidak kelihatan. Suatu ketika Oleg membaiki kereta, Sveltana mendengar suara yang menyuruhnya menggunakan kuasa mentalnya untuk mematikan injin kereta itu. Belum sempat dia memikirkannya, injin itu mati. Dia juga mendengar suara yang menyuruhnya melakukan perkara lain. Kadang-kadang suara itu sangat kuat dan jelas sehingga dia bertanya kepada Oleg sama ada dia boleh mendengarkannya. Oleg tidak terlalu memikirkan suara itu sehingga suara itu memberitahu istrinya untuk membunuhnya dan orang 3 anak mereka. Sveltana menolak arahan itu. Dia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Selama 3 hari dia tidak boleh tersenyum. Dia hanya mahu mati. Oleg takut, maka dia pergi bersama anak-anak mereka. Ibu Sveltana memanggil ambulans. Sveltana berakhir di hospital psikiatri. Di hospital, seorang pakar psikiatri tua bertanya kepada Sveltana, mengapa dia mahu mati? Kuasa yang tidak kelihatan telah memasuki pikiran saya. Saya tidak mahu hidup seperti ini lagi, katanya. Mungkin saya sudah gila. Kamu tidak gila, dia memberi jaminan kepadanya. Kamu perlu mencari seseorang yang sangat memahami Alkitab. Biarkan orang itu bercakap dengan kamu. Itu adalah nasihat yang tidak dijangka daripada pakar psikiatri di negara etistik. Apabila Oleg melihat pakar psikiatri itu, dia bertanya sama ada istrinya akan dikeluarkan dari hospital psikiatri. Saya tidak boleh menahan dia karena dia tidak gila, kata pakar psikiatri itu. Dia tidak memerlukan hospital, dia perlukan gereja. Oleg terkejut. Seorang pakar psikiatri Soviet mengesyorkan agama Kristen, Oleg dan keluarganya tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana gereja. Tambahan pula, Alkitab dilarang. Dia tidak pasti apa yang perlu dilakukan. Dalam keadaan terdesak, Ibu Sveltana bertanya kepada seorang wanita tua di tempat kerjanya. Adakah kamu tahu di mana saya boleh mendapatkan Alkitab atau bercakap dengan seseorang tentang Tuhan? Wanita itu adalah seorang Seventh-day Adventist. Sudah tentu saya tahu, katanya. Pastor saya boleh bercakap dengan anak perempuan kamu dan memberi kamu Alkitab. Pergilah berjumpa kepadanya. Apabila Sveltana dikeluarkan dari hospital, dia dan Oleg pergi berjumpa pastor dan menerangkan keadaan mereka. Pastor itu tidak ragu-ragu bahwa kuasa jahat sedang bekerja. Berdoalah, Tuhan boleh menyelamatkan kamu, katanya. Kamu juga mesti datang ke gereja. Sveltana dan anak-anak mula pergi ke gereja. Dalam 3 bulan, dia dibaptiskan.
Oleg berasa lega karena istrinya telah menemui kedamaian, tetapi dia tidak yakin bahwa ada Tuhan atau tidak memerlukan Tuhan. Kadang-kadang dia mengejek Sveltana dan anak-anak mereka karena berdoa. Dengan berkata, "Kamu sedang bercakap dengan siapa?" Dia bertanya, mengapa mereka pergi ke gereja setiap hari Sabat. "Datanglah ke gereja dan lihat," kata Sveltana. Oleg pergi, dia menyukai apa yang dilihatnya. Apabila pastor menawarkan untuk belajar Alkitab bersama-sama, dia bersetuju. Kemudian dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan dan dibaptiskan. Kemudian ketiga-tiga anak mereka juga telah dibaptiskan. "Sekarang saya seorang pastor gereja," kata Oleg. "Saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi seorang pastor." Oleg lebih daripada seorang pastor. Sejak 1998, beliau telah menjadi ketua pemuda Adventist, bekerja dengan Pathfinders dan melibatkan kanak-kanak dalam perkemahan dan banyak aktiviti lain. Sveltana telah bekerja rapat di sisinya. Oleg akan membantu menyelia proyek Sabat ke-13 kuartal ini di ibu kota Latvia, Riga. Pusat pengaruh di mana Pathfinder, kanak-kanak, dan keluarga boleh mengambil bahagian dalam kelas bahasa, sukan, dan aktiviti lain yang berpusatkan Kristus. Terima kasih atas persembahan murah hati Anda hari ini yang akan membantu proyek ini dan camp remaja untuk Pathfinders di Montenegro.